KB Channel. Tuan-tuan rasa sebab apa Wan Ahmad Faisal ni sibuk sangat dengan pos naik Presiden Bersatu ni? PAS Johor harus berhati-hati dalam mengeluarkan kenyataan, khususnya yang melibatkan titah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Sultan Johor. Jangan kurang hajar. Kata orang Johor jangan kurang hajar. Bila pihak lain tidak sealiran dengan PAS, senang-senang label peninggalan penjajah. Kalau benar ia satu peninggalan penjajah, Perlis ni bukan PAS ke dia punya menteri besar? Bila kita berhadapan dengan walaun ni, kita kena buat pilihan. Pertama, kalau kita nampak kebebalan mereka ni keterlaluan, kita jangan bazir masa. Datuk, kali ni kita divert ke Bersatu pula. Baru ini Wan Faisal nampak macam Bersatu ni masih hidup lagi? okey tak? Baru ini Wan Faisal nampak macam nak campur tangan isu pencalonan naik presiden. Cara dia bagi ucapan, saya tengok nak pilih pemimpin pertama elok, kedua pandai. Dia mengaku dia pandai. Aduh, sebab pandai sangat lah tu dia cadangkan supaya dicetak duit pandai sangat lah tu dia suruh kita kerajaan basmi semua sekali hutang B40. Ini orang cakap pakai kepala lutut. Ini masalah dia. So bagaimana tu berkaitan dengan isu? Sebenarnya saya malah lah kalau nak campur urusan-urusan yang melibatkan parti Bersatu ni parti Haru Biru ni tuan-tuan bak kata Muhyiddin, parti yang dah tunggang langgang nak masuk longkang. Saya suka pinjam ayat Muhyiddin ni sedap tapi sebenarnya dia nak cuba gambarkan parti kita yang nak masuk longkang. Sebenarnya parti dia yang nak masuk longkang. Cakap je pandai bila nak uruskan parti, khususnya time pemilihan ni, macam-macam cara dia orang gunakan. Ialah untuk kekal berpengaruh. Saya ada juga terbaca satu artikel mengenai isu ni, khususnya mengenai pertandingan naik Presiden Bersatu. Kalau tak silap saya, Wan Ahmad Faisal ataupun Derjagon mahu pos naik Presiden Bersatu ni tidak dipertandingkan. Dia nak bos dia peja menang lah. Tuan-tuan rasa sebab apa Wan Ahmad Faisal ni sibuk sangat dengan pos naik Presiden Bersatu ni, sedangkan dia sendiri hanya bertanding pos Majlis Pimpinan Tertinggi MPT. Sebenarnya tindakan Wan Ahmad Faisal ni tuan-tuan tak pelik. Ini merupakan salah satu skill mencari nyawa dalam Bersatu. Jadi untuk sambung nyawa dalam politik Bersatu, Wan Ahmad Faisal harus menangkap, harus memastikan calon favourite dia Faizal Azumu ataupun Peja ni boleh menang So selepas Mak Jagon tahu nama dia sudah mula terhakis daripada radar politik pemimpin Bersatu, dia terpaksalah lakukan gerakan untuk menangkan Faizal Azumu. Kalau orang lain yang menang, alamat terkuburlah politik dia sekali. Sekarang kalau tak silap saudara, ada 6 orang yang akan bertanding jawatan naib presiden. Pertama, Peja. Nombor 2, Razi Jidin, geng yang kuat membekak dalam parlimen ni. Nombor 3, Ronald Kiandi. Nombor 4, Aziz Zainal. Siapa Aziz Zainal Razali ni? Saya pun tak kenal tuan-tuan. Razali Idris pun ada hati juga nak jadi naib presiden. Dan kemudian Muhammad Rafiq. Ini bukan Muhammad Rafiq Tangga Batu. Ini lawyer. Ni Selangor. Bukan lawyer tu. Okay. Kalau yang mana? Tak tahulah. Ini 2-3 orang ni macam tak ada harapan. So buat Wan Ahmad Faisal, hadaplah pertandingan ni secara gentleman dan raikanlah demokrasi. Dalam parlimen bukan main. Pejuang isu demokrasi lah, integriti lah. Bila pemilihan Bersatu, minta orang kompromi. Demokrasi dilepas ke laut. Biarlah ada pertandingan tu. Kalau semua tak bertanding UMNO pun presiden dengan timbalan tak bertanding. Ini dengan naik presiden pun kau tak nak bagi bertanding. Jadah ni Datuk, PAS Johor baru ini ada mengatakan bahawa cuti hujung minggu di Johor ditukar kepada Sabtu dan Ahad sebagai peninggalan penjajah. Sebagai anak Johor, apa pandangan Datuk berkaitan perkara ini? Ulas sikit. Terlebih dahululah nasihat dan pandangan saya, PAS Johor harus berhati-hati dalam mengeluarkan kenyataan, khususnya yang melibatkan titah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Sultan Johor. Jangan kurang hajar. Kata orang Johor jangan kurang hajar.
Jika PAS Johor hendak bermain politik atau melabelkan pertukaran cuti mingguan kepada Sabtu dan Ahad sebagai peninggalan penjajah, ini satu kenyataan yang dilihat cukup berat dan cuba mempertikaikan titah yang dibuat oleh Ketua Agama Islam Negeri Johor. Johor ada mufti kerajaan negeri tu. Johor juga ada Majlis Agama Islam Negeri. Johor juga mempunyai barisan jawatan kuasa fatwa negeri. Jadi secara logik dan rasionalnya, keputusan ataupun titah yang dikeluarkan oleh Duli Yang Maha Mulia Pemangku Sultan Johor pasti dah dirujuk terlebih dahulu kepada pihak-pihak yang saya nyatakan tadi. Jadi sebelum mengkritik, fikir dan kaji dulu apa yang ingin kita kritikkan. Jangan nampak macam PAS ini sebagai parti hipokrit dan munafik. Bila pihak lain tidak sealiran dengan PAS, senang-senang label peninggalan penjajah. Kalau benar ia satu peninggalan penjajah, Perlis ni, bukan PAS ke dia punya menteri besar? Cuti mingguan adalah pada hari Sabtu dan Ahad. Kenapa tak tukar? Kenapa PAS pusat ataupun PAS Perlis tidak keluarkan tukar? Keluarkan arahan, tukar daripada cuti hari Ahad dan Sabtu, tukar hari Jumaat dengan Sabtu. Kenapa tak buat? Kenapa ikut? Kenapa double standard? Bila kita kata PAS ini munafik, ada yang marah. Jadi betul lah kata Muhyiddin dulu, PAS ni parti ajaran sesat. Itu je satu yang Muhyiddin cakap betul. Ikut sedap mulut je. Saja nak jatuhkan hukuman pada orang lain. Geng sendiri, dia tutup mata. Lagi satu, kalaulah cuti ini dikatakan peninggalan penjajah, kenapa kenderaan rasmi kerajaan negeri Kelantan semuanya berjenama Mercedes-Benz? Itu apa? Buatan Malaysia. Kerajaan Kelantan habiskan 3.5 juta pada tahun 2020 je tuan-tuan untuk beli Mercedes-Benz. Dikala ketika itu mereka mengharapkan duit daripada pusat untuk bayar gaji kaki tangan awam tiap-tiap bulan. Bukankah Mercedes ini digunakan oleh kebanyakan pegawai kanan British selepas tahun 1902? Kenapa ikut peninggalan penjajah? Kenapa tak pakai Proton Sanggar je? Ataupun Proton Perdana? Banyak lagi yang saya boleh senaraikan betapa PAS ni parti yang cakap tak suka bikin, tuan. Sekurang-kurangnya kalau tak bersetuju, PAS harus tunjukkan adab mulia dan sampaikan pandangan secara lebih berhemah. Bukannya terus kepada conclusion yang mengelirukan dan menunjukkan kemunafikan PAS itu. PAS harus lebih cakna dengan isu yang lebih besar dan penting dalam masyarakat Islam. Cuba fikirkan dan selesaikan terlebih dahulu isu-isu seperti pembangunan, kemiskinan, jenayah dan penceraian yang meningkat di Kelantan contohnya. Itu lebih baik dia fokus. Saya nak beritahulah, mesti ada sebab kenapa baginda tuanku memutuskan untuk bawa balik daripada cuti Sabtu Ahad kepada daripada cuti Jumaat Sabtu kepada Sabtu Ahad balik. Tuan-tuan kena pandang benda ni dalam aspek yang lebih besar. Kita duduk dalam sebuah negara, negeri lain kebanyakannya cuti hari Sabtu Ahad. Tapi negeri kita di Johor cuti pada hari Jumaat dan Sabtu. Kadang-kadang bila nak pergi cuti negeri lain pada hari Ahad, datang kat Johor hari Ahad, hari kerja. Jadi banyak benda yang tak selaras dengan negeri lain. Kita dah duduk dalam sebuah negara, maka itu mungkin antara salah satu sebab kenapa baginda tuanku merasakan perlu untuk ianya diselaraskan. Kena fahamlah benda ni. Janganlah main kritik tak tentu pasal, Kalau tengok dalam TikTok dia orang ni sampai melampau-lampau, menghina baginda tuanku, lanon dan sebagainya. Puang ajar. Betul. Hari ni keluar report menyatakan bahawa hutang negara meningkat pada 1.17 berbanding dengan tahun lepas 107. Jadi peningkatan lebih kurang 90 lah bilion macam tu. Kita faham bahawa peningkatan tu memang lebih kurang daripada apa yang berlaku pada 2022. Tapi dia heboh bising meningkat hutang negara. Datuk, tolong beritahu Datuk kenapa hutang kita meningkat ni. Dia ada banyak sebab kenapa hutang kita meningkat, Tetapi sebab yang paling dahsyat yang saya boleh fikir dengan otak yang waras,
ialah apabila rakyat silap memilih Mahathir Mohamad dan kemudian rakyat dipaksa untuk menerima Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Zaman Datuk Seri Najib, dia serahkan negara ni hutang pada tahun 2017, hutang negara cuma 50.8% against our GDP, iaitu 686.8 bilion sahaja. Bila bagi kat Mahathir, bila bagi kat Muhyiddin, hancur likuk. Hutang tu meningkat berkali-kali ganda, sampaikan mencecah lebih 1 trilion. Ini saya nak salahkan diorang pun tak boleh, sebab rakyat yang buat pilihan. Dah tahu Mahathir ni 22 tahun dia jadi Perdana Menteri, dia sesamun-samunnya, dia betul-betul buat duit, sehingga anak dia tak ada seorang pun berjaya jadi jutawan, semua jadi bilioner, tapi kita bagi juga dia jadi Perdana Menteri. Rakyat juga silap. Dah lakukan kesilapan tahun 2018, pilih seorang Perdana Menteri, undi sekali dapat 3 Perdana Menteri. 2022 sekali lagi rakyat melakukan kesilapan. 4.2 juta orang Melayu mengundi Perikatan Nasional, sedangkan ketika bapa Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin bin Tumpuk ni menjadi Perdana Menteri, hidup rakyat Malaysia ni sengsara. Nak kerja pun tak boleh, ada yang essential services boleh keluar cari makan, yang non essential tak boleh keluar cari makan, saving habis, nak bagi anak bini makan susah, kena merayu supaya duit KWSP dikeluarkan, zaman BN tak pernah, last kali pinjam duit Along, last kali kena kejar dengan Along, last kali ramai yang bunuh diri. 143% kadar mereka yang bunuh diri meningkat zaman Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Tapi bila datang pilihan raya, dia orang upah sikit dengan sedikit ganjaran, habis 4.2 juta orang undi Perikatan Nasional. Sekarang kalau nak bising, harga hutang naik, nak buat macam mana? Negara punya simpanan habis dilangsaikan zaman Mahathir dengan Muhyiddin, lepas tu ditambah dengan hutang-hutang baru. Bila dibebankan dalam masa yang sama, kita nak mentadbir negara, kita perlu juga pastikan bahawa kita mempunyai sumber kewangan yang cukup untuk pastikan projek pembangunan, pengurusan yang telah dirancang dapat diteruskan. Ada yang boleh kita gunakan melalui apa yang kita perolehi melalui kutipan hasil, tapi tak cukup. Tak cukup. Belanjawan kita bukan belanjawan yang surplus, dia defisit. So, jadi kita perlu berhutang juga. Ya, kita perlu berhutang, tapi jauh lah lebih kurang berbanding dengan zaman Mahathir dan Muhyiddin. Ini kita faham. Tapi bukan trend daripada 99 bilion pada tahun 2023 dan 92 untuk tahun 2024. Kerajaan dah berusaha untuk mengurangkan defisit. Memanglah hutang akan bertambah dari segi kumulatif, betul lah. Dia kadang nak fahamkan benda-benda ni kepada dia orang tu. Dia orang selalu duk kutuk. Kita pun jadi sakit kepala lah nak melayan dia orang. Jadi kadang satu perkara dia orang tak nak dengar apa yang kita cakap. Memang itu sebabnya bila kita berhadapan dengan walaun ni, kita kena buat pilihan. Pertama, kalau kita nampak kebebalan mereka ni keterlaluan, kita jangan bazir masa. Saya cakap terus terang lah, saya kalau geng-geng walaun ni, saya jarang bazir masa untuk melayan. Kalau saya nampak dia tu memang betul macam atas pagar je orang, dan dia ni betul-betul naif, yang kalau kita beri penjelasan mungkin dia boleh terima dengan hati yang terbuka, baru kita spend masa menjawab, betul. Kita kena smart, dan kita jangan waste our bloody time dengan orang macam ni. Kalau orang yang kita sekolahkan macam mana sekalipun, hati dia tetap hitam, otak dia tak membuka, maka kita akan rugi. Kita boleh selamatkan lebih ramai orang yang boleh diselamatkan, tapi sebab nak selamatkan seorang ni, last kali kita telah banyak mengorbankan orang lain yang boleh kita selamatkan. Jadi kalau orang macam ni, nasihat saya, biarlah mereka ni menjadi seperti luncat
Terjun dengan labu. Biar dia terjun dengan labu-labunya. Jangan kau selamatkan. A B Jedi